Hai, Assalamualaikum. Dalam video kali ini, cikgu akan berkongsi tentang matematik tingkatan 2, bab 2, pemfaktoran dan pecahan algebra, melibatkan subtopik 2.2, pemfaktoran dan 2 standard pembelajaran, iaitu yang pertama, menghubung kait pendaraban ungkapan algebra dengan konsep faktor dan pemfaktoran. Seterusnya, menyenaraikan faktor bagi hasil darab ungkapan algebra tersebut. Dan yang kedua ialah memfaktorkan ungkapan algebra dengan pelbagai kaedah. Dan dalam video ini, cikgu akan menunjukkan kaedah FSTB. Jom kita mula. Okey, kita lihat kepada konsep pemfaktoran dan juga faktor. Pemfaktoran ialah proses mengenal pasti faktor sebutan dan ungkapan algebra. Faktor-faktor itu apabila didarabkan akan menghasilkan ungkapan asal. Okey, pemfaktoran merupakan proses songsangan kepada kembangan. Okey, dalam video sebelum ni kita dah belajar tentang kembangan. Sebagai contoh, A darab A tambah B sama juga dengan A kuasa 2 tambah AB apabila kita melakukan proses kembangan. Okey, dan apabila A kuasa 2 tambah AB kita lakukan pemfaktoran, kita akan dapat semula sebutan ungkapan A kurungan A tambah B. Okey, kita lihat seterusnya pemfaktoran. Contoh yang pertama, 5P. Okey, satu sebutan 5P. Kalau kita nak tahu apakah faktor-faktor bagi 5P, kita boleh senaraikan apakah dua nombor ataupun sebutan apabila kita darab akan menghasilkan 5P. Jadi yang pertama ialah 1 darab 5P. Jadi 1 ialah faktor dan 5P juga ialah faktor bagi sebutan 5P. Iaitu apabila kita darab 1 darab 5P, kita akan dapat semula sebutan 5P. Okey, yang kedua mungkin 5 darab P. Okey, 5 darab P juga akan menghasilkan 5P. Jadi, nombor-nombor ini, okey, nombor atau sebutan-sebutan ini kita sebut sebagai faktor bagi 5P. Okey, iaitu faktor ialah nombor bulat atau sebutan yang membahagi tepat sebutan lain. Jadi di sini faktor bagi 5P ialah ada 4, iaitu 1, 5, P dan 5P. Okey, cikgu harap boleh faham tentang konsep faktor, iaitu kita perlu fikirkan dua nombor ataupun sebutan. Apabila kita darab, kita akan dapat semula sebutan yang diberi. Okey, yang seterusnya kita lihat faktor sepunya. Okey, faktor sepunya ialah faktor bagi sebutan algebra yang membahagi tepat dua atau lebih sebutan lain. Okey, dengan kata mudahnya, faktor sepunya ialah faktor yang sama bagi dua atau tiga sebutan yang berbeza. Okey, kita lihat contoh. Senaraikan semua faktor sepunya bagi 4P dan 2PQ. Okey, yang pertama 4P, kita perlu fikirkan apakah dua nombor atau sebutan apabila kita darab akan menghasilkan 4P. Jadi yang pertama ialah 1 darab 4P. Okey, yang kedua ialah 2 darab 2P juga menghasilkan 4P. Dan seterusnya yang ketiga ialah 4 darab P juga menghasilkan 4P. Okey, kita tengok pula untuk sebutan 2PQ. Okey, 2PQ yang pertama ialah 1 darab 2PQ. Okey, yang kedua ialah 2 darab PQ. Okey, yang ketiga ialah 2P darab Q. Dan yang keempat ialah 2Q darab P. Jadi ini ialah faktor-faktor
bagi sebutan 2PQ. Jadi untuk menyenaraikan faktor sepunya, kita cari yang sama yang ada pada sebutan 4P dan ada pada sebutan 2PQ. Jadi yang pertama ialah 1. Okey, yang kedua ialah 2. Okey, mana lagi yang sama? Okey, seterusnya ialah 2P. Okey, 2P ada pada kedua-dua sebutan. Dan yang seterusnya ialah P. Okey, P. Jadi ini ialah 4 faktor yang sama yang ada pada 4P dan juga ada pada 2PQ. Jadi kita boleh tulis faktor sepunya bagi 4P dan 2PQ ialah 1, 2, P dan 2P. Okey, seterusnya kita lihat pula faktor sepunya terbesar. Okey, contoh. Tentukan FSTB bagi 6P dan 4PQ. Jadi di sini untuk mencari FSTB kita ada beberapa kaedah. Okey, FSTB ialah faktor terbesar di antara semua faktor sepunya yang ada bagi sebutan itu. Okey, di sini cikgu akan menggunakan kaedah pembahagian berulang, okey, untuk menentukan FSTB bagi 6P dan 4PQ. Okey, kita lihat 6P, 4PQ. Jadi yang pertama sekali cikgu bahagi untuk permudahkan nombor dahulu, iaitu nombor 6 dan 4. Jadi cikgu akan bahagi dengan 2. Okey, 6 bahagi 2 kita dapat 3P. 4PQ bahagi 2 kita akan dapat 2PQ. Jadi yang bahagian nombor kita dah tak ada faktor sepunya. Jadi kita lihat pula untuk algebranya. Okey, P. Yang ni ada P, yang ni ada P. Jadi kita boleh bahagi dengan P. Okey, 3P bahagi P kita akan dapat 3. 2PQ bahagi P kita akan dapat 2Q. Jadi di sini dah tak ada sebutan faktor sepunya yang lain. Jadi kita dah selesai untuk mencari FSTB. Jadi kita perlu darabkan pembahaginya, iaitu faktor bagi 6P dan 4PQ ialah 2 darab P. Okey, faktor sepunya terbesar ialah 2 darab P, iaitu 2P. Okey. Kita lihat kepada perfaktoran ungkapan algebra. Kaedah yang pertama ialah kaedah FSTB. Okey, kita akan menggunakan perfaktoran kaedah FSTB. Okey, soalannya faktorkan ungkapan 5x tambah 20. Okey, kita akan menggunakan kaedah FSTB, kaedah pembahagian berulang. Jadi di sini cikgu akan tulis dahulu ungkapan 5x tambah 20. Okey, dan cikgu akan buat pembahagian berulang. Okey, 5x tambah 20. Kita lihat kepada nombornya 5 dengan 20, kita boleh permudahkan, iaitu bahagi dengan 5. Okey, jadi cikgu bahagi dengan 5. 5x bahagi 5 kita dapat x. 20 bahagi 5 kita dapat 4. Dan simbol operasi di tengah kita kekalkan mengikut sebutan ungkapan yang asal. Jadi ada lagi faktor sepunya? Tak ada dah. Okey, x tambah 4 dah tak ada faktor sepunya. Jadi kita dah selesai untuk memfaktorkan. Kita tulis semula jawapannya. Pembahagi ni kita akan letakkan di bahagian hadapan. Yang tinggal kita akan letakkan dalam kurungan. Jadi jawapannya ialah 5x tambah 4. Okey, boleh faham? Okey, seterusnya kita lihat. Sekiranya kita ingin menyemak semula jawapan kita. Okey, kita nak semak jawapan, kita boleh darabkan semula. Iaitu kita melakukan proses kembangan. Okey, songsang daripada pemfaktoran ialah proses kembangan, iaitu cuba kita darab semula. Okey, 5 darab x tambah 5 darab 4. Jadi 5 darab x ialah 5x tambah 5 darab 4 ialah 20. Jadi kita dah dapat semula untuk soalan yang diberi pada awalnya. Jadi kita dah lakukan pemfaktoran dengan betul.
Okey, seterusnya kita lihat contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua. Faktorkan ungkapan 9M tolak 27MN. Okey, kita akan bahagi menggunakan FSTB. Okey, 9M tolak 27MN kita akan bahagikan dahulu. Okey, kita lihat nombornya 9 dengan 27. Jadi kita boleh terus bahagi dengan 9. Okey, 9M bahagi 9 kita dapat M. 27MN bahagi 9 kita dapat 3MN. Okey, operasi tolak kita kekalkan. Okey, seterusnya kita ada sebutan faktor yang serupa. Okey, faktor sepunya kita ada huruf M. Jadi kita akan bahagikan dengan M. M bahagi M kita akan dapat 1. 3MN kita bahagi dengan M kita akan tinggal 3N. Jadi kita dah selesai. Kita tulis FSTB-nya ialah pembahaginya ialah hasil darab 9 darab M, iaitu 9M. Yang tinggal di sini kita akan masukkan dalam kurungan, iaitu 1 tolak 3N. Okey, sekiranya kita nak semak semula. Okey, kita akan semak semula. 9M kita darab 1, kita dapat 9M. Tolak 9M kita darab dengan 3N. Jadi 9 darab 3, 27MN. Okey, ni semak semula dan kita akan dapat semula ungkapan yang diberi. Okey, seterusnya soalan yang terakhir menggunakan kaedah FSTB. Faktorkan 2A tolak 6AB tambah 8A kuasa 2. Okey, kaedah FSTB lagi. Kita akan buat menggunakan pembahagian berulang. Okey, kita lihat nombornya dahulu. Kita ada 2, 6 dan 8. Jadi cikgu akan bahagi dengan 2. Okey, 2A bahagi 2 kita akan tinggal A. 6AB bahagi 2 kita akan tinggal 3AB. 8A kuasa 2 bahagi 2 kita akan tinggal 4A kuasa 2. Jadi apakah lagi yang sama, faktor yang sama yang ada pada sebutan yang pertama, yang kedua dan yang ketiga, iaitu A. Jadi kita akan bahagi dengan A. A bahagi A kita akan dapat 1 tolak 3AB bahagi A akan tinggal 3B. 4A kuasa 2 bahagi A kita akan tinggal 4A. Okey, jadi simbol operasi di tengah jangan ubah. Okey, jangan ubah, sama sahaja. Jadi kita akan dapat FSTB-nya ialah, okey, kita akan darabkan pembahaginya iaitu 2 darab A. Okey, pembahaginya 2 darab A, kita akan dapat 2A. Yang tinggal ni kita letakkan dalam kurungan, jadi 1 tolak 3B tambah 4A. Jadi cikgu akan tunjukkan untuk semak semula. Okey, semak semula. Kita darab semula 2A darab 1 kita akan dapat 2A. 2A darab 3B. Okey, tolak 2 darab 3 6AB. Dan seterusnya 2A darab 4A kita akan dapat positif. Okey, tambah 8A kuasa 2. Okey, ni ialah cara untuk kita semak semula sama ada pemfaktoran yang kita lakukan itu betul atau salah. Okey, jadi cikgu harap boleh faham dengan kaedah yang pertama, pemfaktoran yang pertama iaitu menggunakan kaedah FSTB. Okey, sekiranya ada persoalan, bolehlah ditulis pada ruangan komen. Berminat dengan video-video yang cikgu kongsikan? Jangan lupa untuk like, share, komen serta subscribe. Terima kasih.